Okey, hari ni masuk untuk topik 6.2, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. 6.1 dia satu pemboleh ubah saja. 6.2 ni dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah tu apa? Pastikan persamaan ni mesti ada tanda sama dengan. Lepas tu linear mesti kuasa dia kuasa 1. Dua pemboleh ubah ni dua jenis huruf. Dua jenis huruf bukan yang bercantum, yang terpisah. Okey, ni persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa bagi setiap satu pemboleh ubah adalah satu. Okey, macam ni lah contohnya. Ini kuasa K ni satu, kuasa kat J ni satu, syarat dia mesti ada sama dengan. Ada dua jenis pemboleh ubah. So dia adalah yang jenis dua pemboleh ubah. Kalau macam ni Y, ni Y. Dia terpisah tapi jenis pemboleh ubah dia satu. So dia hanya adalah untuk satu pemboleh ubah. Kalau yang macam ni, ini X, ini Y. So dia adalah dua pemboleh ubah. Kalau macam ni, ini satu ke dua? Ini adalah satu pemboleh ubah. Yang ini dua pemboleh ubah. Yang ini satu pemboleh ubah sebab dia ada satu jenis sahaja. Okey, itu untuk pengenalan dua pemboleh ubah. Okey, contohnya kat sini kalau dia minta dalam bentuk ayat. Dan awak kena buat persamaan sendiri. Perimeter segitiga. Perimeter segi 4 ialah 46. Okey, contohnya ini gambar segi 4. 46 perimeter. Contohnya ni Y, ini X, ini Y, ini X kan? Okey, bila perimeter adalah ukur keliling, kita tambah keliling. So ada berapa X? Ada 2 X dia. Ada berapa Y? Ada 2 Y sama dengan 46. Itulah dia punya persamaan dia. Inilah persamaan dua pemboleh ubah, persamaan linear. Okey, nanti ada contoh-contoh soalan yang lain. Nanti kita tengok latihan. Okey. Untuk soalan yang macam ni, awak kena buat dia punya ayat dia. Okey, dia dah bagi 2X tambah Y sama dengan 13 dengan keadaan X dan Y masing-masing harga bagi ikan 1 kg ikan dan 1 kg bawang. So dia suruh buat apa? Satu pernyataan. Maksudnya tadi kan ini ayat, ini kita buat persamaan. Ini dia dah bagi persamaan, kita kena buat ayat balik. So contohnya ayat dia, awak kena boleh buat apa? Cikgu bacakan je, cikgu tak tulis. Jumlah 2 kg ikan dan 1 kg bawang ialah RM13. Boleh? Itu contoh untuk daripada ayat persamaan ni kita kena tukar dalam bentuk ayat pernyataan. Okey, kat sini kita akan selesaikan persamaan menggunakan dua kaedah. Okey. Kat sini 3 persamaan. Okey, tak ya. Okey, cikgu terus untuk menyelesaikan persamaan menggunakan dua kaedah. Kaedah yang pertama, cikgu akan ajar untuk kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian. Kita ada dua kaedah, penggantian, ganti. Kaedah pertama, yang kedua penghapusan. Hapus dan ganti. Okey, cikgu tunjukkan untuk ganti dulu dalam video ni. Nanti dalam video yang lain, cikgu akan tunjuk penghapusan. Okey, penggantian contohnya soalan 2X tolak Y sama dengan 7. Untuk persamaan ni nama dia persamaan serentak. Sebab apa serentak? Kita ada dua persamaan. Dan awak kena cari nilai X dan nilai Y yang tak ada tu. Ni kan macam ni pemboleh ubah, ni pemboleh ubah, kita kena cari nilai X dengan Y. Persamaan linear sebelum ni kita cari X saja. Kalau kita nak cari Y saja. Yang ini kita kena cari nilai dua-dua, nilai X dengan Y. Cikgu guna kaedah yang pertama dulu, kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian awak kena pandai pilih. Awak nak jadikan X ataupun Y sorang-sorang. Macam ni awak dah nampak siapa yang sorang-sorang kat persamaan pertama ke kat persamaan kedua yang sorang-sorang. Persamaan yang pertama. Persamaan pertama ni Y dia dah sorang-sorang ni, tapi Y dia negatif. Elakkan Y tu yang kita dapat tu adalah negatif. Awak kena pindahkan Y dia. So kena pindahkan. Kalau nampak dia negatif, pindah dia ke belakang. So dia jadi Y sama dengan 2X. Ni 7 pindah ke depan, dia jadi tolak. So ini dapat
Cikgu tukar balik dia jadi cantik sikit. Ini adalah ni tadi persamaan kedua. Kita dapat persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga ni akan masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan ketiga ni kan Y kan. Y ni 2X tambah 7 nak masuk kat mana? Okey, cikgu salin balik persamaan kedua tu. 3X tolak 2Y sama dengan 11. Okey. Nilai yang ni 2X tolak 7 persamaan dia ni nak masuk dalam mana? Dalam Y. Dalam Y yang kat sini. Gantikan. Ni kan Y kan? Ini pun Y kan? Gantikan. So, dia jadi 3X tolak 2X tolak 7. Gantikan semua persamaan ni masuk dalam Y ni. Dia akan jadi darab tau. 2 dengan Y ni darab. Okey, sama dengan 11. Okey. Lepas tu kita kembangkan macam biasa. Itulah cikgu nak suruh buat persamaan linear dulu. Barulah awak boleh selesaikan soalan macam ni. Negatif 2 darab 2X dapat 4X. Negatif jadi positif. 2 darab 7 dapat 14 sama dengan 11. 3X tolak 4X dapat negatif X. Okey. 14 pindah ke belakang dia jadi tolak 14. So negatif X sama dengan negatif 3. So X adalah 3. Okey, dapat jawapan X dia 3. Okey, kemudian kita kena dapatkan nilai Y. Jangan tinggalkan macam ni je tau. Ini baru nilai X. Kita kena selesaikan pemboleh ubah yang kedua iaitu nilai Y. Nilai Y tadi kita dah ada persamaan ni. Okey, nilai X3 tu X sama dengan 3 kita masukkan dalam persamaan yang mana? Yang ketiga. Persamaan ketiga. Nanti cikgu tulis balik persamaan dia. Persamaan yang kita dapat tadi Y adalah berapa? 2X tolak 7. Y adalah 2X tolak 7. Okey, kita nak dapat nilai Y. X ni nak masuk dalam mana? Dalam X dia ni. Faham? So, gantikanlah 2 dalam kurungan 3 tolak 7. So, dapatlah Y dia 2 darab 3, 6. 6 tolak 7 dapat negatif 1. Okey, siap. Ini adalah cara penggantian. Cikgu terangkan balik. Okey, kita ada dua persamaan. Awak kena pilih nak jadikan X ataupun Y perkara rumus. Pilih yang single dulu. Yang dekat pemboleh ubah dia tu tak ada huruf. Tak ada nombor. Macam ni janganlah pilih yang ni. Nanti susah sikit dia ada pecahan. Tapi nanti cikgu akan ajar juga bila dia ada pecahan. Okey, kalau boleh yang ada single kita pilih dia dulu single perkara rumus. Kita kan dah belajar perkara rumus kan. Jadikan Y tu sorang-sorang. Okey, Y ni akan masukkan dalam persamaan yang kedua. Dalam persamaan kedua ni Y ni akan masukkan dalam persamaan kedua. Lepas tu kembangkan, selesaikan, dapat X. X ni masukkan balik dalam persamaan Y. Untuk tujuannya dapatkan nilai Y. Kalau boleh cantikkan jawapan awak ni. Awak tulis balik jawapan dia. X sama dengan 3. Y sama dengan negatif 1. Tujuannya untuk memudahkan pemeriksa. Okey. Soalan yang lain. Okey. Contohnya cikgu letak masih satu pemboleh single. Bukan satu pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah tapi dia single. Okey. 3M tolak 5N sama dengan 25. 25 ni. Okey. Okey, macam ni. Nak pilih mana yang sorang-sorang, yang senang sikit. Kalau macam ni susah sikit sebab ada 3. Ni susah sikit ada 3. Ni macam ni susah. Okey, kita pilih yang M ni sorang-sorang. So, ni persamaan pertama. Ni persamaan kedua. Nak dapatkan persamaan ketiga, 1 tolak 2N. Ini pindah ke belakang, dia jadi tolak. Dapatlah persamaan ketiga. Persamaan ketiga ni kita nak buat apa? Persamaan ketiga, kita akan masukkan dalam persamaan kedua. Persamaan ketiga masuk dalam persamaan kedua. Masukkan dalam persamaan kedua. Okey, kalau ni kita salin balik. Tak salin balik pun tak apa. Tapi kalau boleh salinlah balik supaya kita nampak. Okey, ni masuk dalam mana? Masuk dalam ni. Sebab dia M kan. Kalau dia N, awak masuk dalam ni. Okey, dia M. So, 3 dalam kurungan 1 tolak 2N tolak 5N sama dengan 25. Okey, lepas tu kembangkan. Ni darab ni, ni darab ni. So, dia jadi 3 tolak 6N tolak 5N sama dengan 25.
Okey, 3 tolak negatif 6. Ni ambil sekali negatif tau kalau nak tekan kalkulator. Negatif 6 tolak negatif 5n. Dapat negatif 11n. Okey, kalau macam ni cikgu suka apa? Ya, negatif ni pindah ke belakang. Dia jadi positif. Ni pindah belakang. So, dia jadi 3 tolak 25. Tak apa, nak pindah letak kat depan pun boleh. Tak salah pun. Okey, 3 tolak 25 dapat negatif 22. So, n adalah negatif 22 bahagi 11. Ni bahagi. So, n sama dengan negatif 2. Okey, siap. Okey, ni dapat n dia. Nak dapatkan nilai m macam mana? Gantikan balik dalam persamaan yang ketiga. M sama dengan 1 tolak 2n. Ni yang persamaan ketiga tadi tu. Gantikan balik n dia. Gantikan dalam yang ni. Okey, kita tulis balik. Okey. M sama dengan 1 tolak 2 dalam kurungan negatif 2. So, adalah negatif 1 ni jadi tambah 4 dapat M dia 5. Kenapa bergegar-gegar? Okey, tulis balik jawapan awak. M 5, N negatif 2. Kalau boleh ikut abjad lah. M, N, A, B, X, Y. Okey. Ini adalah untuk kalau contoh dia memang dalam persamaan ni dia dah ada single. Okey, kita pilih satu soalan kalau contohnya dia tak single. Macam mana tu tak single tu? Okey, sekejap. Okey, contohnya, sekejap, kita pilih soalan sekejap. Okey, yang tak single. Semuanya single je ni. Sekejap ya. Okey, contohnya macam 2x tambah 7y sama dengan negatif 1. Tak single lah. Okey, sekejap. Tukar. Okey, cikgu tukar. Kali dengan 4 jadi 2x. Tukar ni bukan soalan ni. 2x tolak kali 4 darab 3 12y kali 4 40. Contohnya lagi 5x tambah 6y sama dengan negatif 8. Okey, macam ni. Maksudnya tak single tu dekat huruf-huruf tu semua ada nombor. Okey, macam mana nak buat untuk cara penggantian? Okey, nak cara penggantian awak kena pindahkan dulu. Contohnya awak nak pindahkan apa? Awak yang pilih. Awak nak x ke nak y? Okey, contohnya kalau kita nak x. X kan? Okey, 2 ni persamaan pertama, labelkan dulu. Ni persamaan kedua. So jadi contohnya 2x sama dengan ni pindah ke belakang dia jadi 40 tolak jadi tambah 12y bahagi 2. Okey, ni x ni 2 ni pindah sebelah dia jadi bahagi. Faham tak? Jadi 2x ini pindah ke belakang dia jadi tambah. Lepas tu 2 yang kat depan x ni bawa sebelah dia dibahagi. So dia jadi macam tu. Okey, kemudian awak kena gantikan ni persamaan ke 3. Lepas tu gantikan dalam persamaan 3 ni masukkan dalam persamaan ke 2. Okey, dia akan jadi apa? 5 dalam kurungan okey, x 40 tambah 12y per 2 tambah 6y sama dengan negatif 8. Okey, untuk yang ni awak akan kembangkan atas saja tau. Jangan kembangkan bawah. Bawah tu tetap 2. So 5 darab 40 dapat 200 tambah 12 darab 5 60y per 2 tambah 6y sama dengan negatif 8. Okey, kat sini 2 ni sebenarnya boleh potong. Tadi sebab cikgu tak ada soalan yang ni, cikgu buat dia ni sebenarnya dia dah boleh potong dari atas. Okey, contohnya lah dia tak boleh potong. Cikgu ambil yang soalan contohnya dia tak boleh potong, awak kena dia darab ke bawah. Darab setiap kawan dia. Darab macam ni.
Okey, tambah 6 darab 2, 12y sama dengan negatif 16. Ni darab ni pun darab ni. Okey, lepas tu awak selesaikan, awak boleh dapat y lah. Ini akan dapat 72y sama dengan negatif 16 tolak 200. Jadi negatif 216. 72 pindah 11 jadi bahagi. So dapatlah y adalah negatif 216 bahagi 72. Okey, dapat jawapannya y negatif 3. Okey, ni negatif 3 ni masukkan dalam mana? Persamaan x. Negatif 3 masukkan dalam persamaan x. X tu kita salin balik. 40 tambah 12. Ni cikgu contoh je tau. Sebenarnya kat sini dah boleh potong. Tapi sebab cikgu nak terangkan untuk kalau dia ada pecahan macam ni. Contohnya kalau dia tak potong lah. Kalau contohnya kat sini 3 kan dia tak boleh potong kan. Tapi macam mana nak selesaikan? Cara dia kena kembangkan atas dulu. Bawah dia kekalkan darab dengan kawan-kawan dia. Tu selesaikan persamaan linear biasa. Okey, ni dah dapat x dia. AY dia dah dapat. Kita nak dapatkan x dia pula. 40 tambah 12. Tu masukkan negatif 3. Bahagi dengan 2. Okey, selesaikan. 40 tolak 36 dapat 4. 4 bahagi 2. X dia dapat 2. Okey, siap. Okey, boleh?